bersama-sama dengan kita dalam kita meneruskan agenda perjuangan kita untuk memertabatkan agama Allah dan untuk mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada saya menyerahkan mikrofon ini kepada Saudara PAS Negeri untuk memulakan ucapan, maka marilah terlebih dahulu kita mulakan ceramah pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alu-alukan kedatangan Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi, Ketua Penerangan PAS Pusat, dan juga alu-alukan kedatangan Datuk Pati Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS Pusat yang telah pun sampai dan bersama-sama di atas pentas pada malam ini. Maka untuk memanaskan pentas, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fauzi bin Yusuf, Saudara PAS Negeri Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi Fadil Ustaz Yusni bin Makpia selaku pengerusi ceramah kita pada malam ini, yang diraikan Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi selaku Ketua Penerangan PAS Pusat, yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Idris bin Ahmad selaku Naib Presiden PAS Pusat, seluruh kepimpinan PAS Pusat, seluruh kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, seterusnya para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Pertamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita bertemu pada malam ini di dalam satu ceramah yang dianjurkan oleh Penerangan PAS Pusat dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, iaitulah ceramah untuk memberikan penerangan berhubung dengan dasar perjuangan PAS dan juga menghuraikan isu-isu semasa mutakhir ini. Mudah-mudahan dengan ceramah yang diadakan ini dapat memberikan penerangan yang sewajarnya kepada masyarakat yang berada di dalam negeri Pulau Pinang ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, bagi pihak Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul fadilah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, dan juga harian PAS Pusat yang memberi kepercayaan kepada Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, iaitulah untuk mengadakan lawatan khas ke Pulau Pinang ini sebelum daripada lawatan kepada negeri-negeri yang lain. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang menjanjikan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah merupakan bulan yang mendidik kita supaya dengan puasa yang kita kerjakan itu, kesan langsung daripada ibadat puasa yang kita laksanakan ini dapat membentuk menjadi
seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ayat tema yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat yang dahulu daripada kamu. Apakah tujuannya? Ialah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqasid ataupun tujuan persyariatan puasa ialah untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia yang bertakwa itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwallah. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam, melainkan iaitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, PAS yang ditubuhkan, PAS yang diasaskan di atas dasar takwa, seperti mana yang terdapat di dalam perlembagaan PAS yang menyebut tujuan penubuhan PAS iaitulah untuk menegakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka organisasi ataupun parti PAS ini diasaskan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepimpinan PAS adalah kepimpinan yang diasaskan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah iaitulah orientasi tarbiyah yang dilaksanakan di dalam PAS ini, membentuk ahli, membentuk kepimpinan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, menganugerahkan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita PAS Negeri Pulau Pinang, kita mengharapkan supaya iaitulah keseluruhan kepimpinan ahli PAS yang berada dalam Pulau Pinang supaya mengambil peluang daripada Ramadan untuk sama-sama iaitulah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan, iaitulah untuk kita meneruskan perjuangan untuk kita mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, takwa sangat penting kerana dia meninggalkan kesan yang sangat besar dan juga pengaruh kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat akan rasa lega. Masyarakat akan rasa bertuah memiliki kepimpinan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini punca daripada berlaku bermacam-macam akibat daripada krisis kepimpinan ataupun krisis akhlak manusia yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, takwa bagaimana kita nak implementasikan di dalam aktiviti kehidupan kita. Bagaimana kita nak laksanakan di dalam kehidupan kita. Takwa dalam bentuk sistem. Bagaimana sistem pendidikan yang berupaya untuk melahirkan pelajar-pelajar ataupun anak-anak didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana PAS telah menubuhkan pusat asuhan tunas Islam, iaitu untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. PAS dengan komitmen yang ada menubuhkan sekolah-sekolah rendah, sama ada sekolah rendah itu ditubuhkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri dan juga PAS kawasan, untuk kita melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga iaitu dalam bab pentadbiran, dalam bab politik. Politik PAS adalah politik yang ada asas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada asas patuh kepada syariah. Tidak ada asas iaitulah politik ke arah maknanya mentaati ataupun politik yang ditunggangi oleh hawa nafsu yang membawa manusia kepada kepada kemudaratan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tadi kita yang menyeru kepada seluruh ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS, supaya marilah sama-sama kita bersatu di bawah wadah PAS ini, untuk kita sama-sama memperjuangkan
Islam di dalam negeri Pulau Pinang ini. Kita perlukan kepada kesatuan, kerana kekuatan untuk berhadapan dengan musuh ini memerlukan kepada kesatuan. Kesatuan itulah yang dapat memberikan satu kekuatan izzah kepada Islam dan perjuangannya untuk dibawa tengah-tengah masyarakat, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, PAS Pulau Pinang masih lagi bersama dengan PR. Kita masih lagi bersama dengan PR, Pakatan Rakyat. DAP tidak ada hak untuk memutuskan Pakatan Rakyat. Dia adalah maknanya persepakatan antara tiga parti. Maknanya Pakatan Rakyat ini adalah persepakatan antara tiga parti. DAP tidak boleh maknanya mendakwa dia menjadi ketua. DAP tidak boleh mendakwa dia boleh memutuskan hubungan. Kita sekarang ini kerajaan negeri Pulau Pinang adalah kerajaan Pakatan Rakyat. Walaupun DAP ada 19 kerusi dan PAS ada 1 kerusi dan juga PGA ada 9 kerusi. Tetapi kerajaan ini bukan kerajaan semata-mata kerajaan DAP. Kerajaan ini adalah kerajaan Pakatan Rakyat. Sebab itu kita nak menegaskan bahawa seluruh yang masih lagi memegang jawatan di dalam kerajaan negeri supaya meneruskan khidmat mereka kepada masyarakat. Kerana kita mendapat mandat daripada masyarakat di dalam pilihan raya, iaitulah untuk kita meneruskan ataupun untuk kita bersama-sama menubuhkan sebuah kerajaan yang memberi khidmat kepada masyarakat. Maka kita teruskanlah khidmat kepada masyarakat selagi mana kita boleh bersama-sama kata raya ataupun sampai kepada iaitulah pilihan raya yang akan datang. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya rasa saya tidak mahu memanjangkan ucapan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Presiden dan juga Dewan Harian yang sudi mengadakan kunjungan ke negeri Pulau Pinang ini. Mudah-mudahan kunjungan ini akan melahirkan inspirasi kepada kami, kepada iaitulah Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, untuk kita menggerakkan kekuatan dan meneruskan perjuangan ini sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan kepada Islam dan insya-Allah kita akan dapat melaksanakan Islam di dalam negeri Pulau Pinang ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Saya kira Tuan Guru Presiden telah bersampai, jadi tuan-tuan minta bagi laluan untuk pimpinan ataupun untuk Tok Guru masuk ke pentas utama kita. Dan tuan-tuan minta ke hadapan terus, yang berdiri di belakang, oleh kerana kita masih ada ruang di hadapan pentas ini, minta ke semua rapat ke hadapan, insya-Allah. Kita dengar daripada dekat ucapan dan juga taujihat yang akan disampaikan oleh pimpinan kita. Ada 4 lagi pimpinan kita yang akan menyampaikan ucapan, termasuk yang terakhirnya adalah daripada Presiden kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang masih berdiri di belakang, minta bersama ke hadapan pentas dan bagi laluan untuk Tuan Guru Presiden kita tampil ataupun berjalan ke pentas pertama ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila tadi ucapan awal ataupun ucapan sulung daripada Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, Kepada Ustaz Fauzi bin Yusuf yang baru sahaja diamanahkan, baru sahaja dilantik sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri untuk sesi ini. InsyaAllah pada semua penyokong, pada semua ahli-ahli PAS, insyaAllah kita akan memberi kerjasama, ketaatan kita, insyaAllah kita akan memberi komitmen bersama-sama dengan Pesuruhjaya kita, insyaAllah untuk terus memperhebatkan gerak kerja perjuangan PAS ini, insyaAllah di negeri Pulau Pinang, insyaAllah. Jadi saya harap dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh Pesuruhjaya kita tadi, insyaAllah yang diterjemahkan dalam ucapan tadi, insyaAllah kita hayati dan sama-sama kita bersama dengan beliau untuk meneruskan agenda perjuangan kita. Jadi untuk memanaskan pentas pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Ustaz Nasaruddin Hassan Tontawi, Ketua Penerangan PAS Pusat, untuk menyampaikan ucapan dalam tempoh insya-Allah 10 minit. Falyatafaddal mashkura. Ketibaan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Takbir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusni Makpiah selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, merangkap Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, tetamu yang kita undang khas, tetamu istimewa kita pada malam ini, Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang berbahagia Datuk Ibrahim Tuaman, Timbalan Presiden, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden, Al-Fadhil Ustaz Fauzi Yusof, Putrajaya PAS Negeri, dan timbalan-timbalan Putrajaya yang hadir pada malam ini, dan seterusnya pada semua staf kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, dan seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama dan bertemu pada malam ini. Ini adalah program sulung penerangan PAS Pusat turun ke Pulau Pinang. Dan siang tadi kita telah pun mengadakan dialog tertutup antara semua peringkat pimpinan PAS Negeri dengan harian PAS Pusat. Kita membincangkan banyak perkara berkait dengan isu dalaman dan juga isu semasa. Dan malam ini kita adakan pentas terbuka yang insya-Allah ketiga-tiga tokoh kita, Naib Presiden, Timbalan Presiden dan Presiden sendiri akan menyampaikan amanah dan juga motivasi perjuangan, sekaligus membentangkan kepada kita beberapa peraturan, arahan, tindakan yang mesti dilakukan oleh setiap anggota parti bagi memastikan perjuangan Islam ini terus marak. Kita sedang, kita berdepan dengan banyak ujian mutakhir. Kita sedang, kita ada cabaran dan rintangan yang dihadapkan kepada kita. Tetapi ini adalah merupakan sunnatullah, sunnah orang berjuang, mesti berhadapan dengan mehnah dan ibtila. Dan ini insya-Allah akan mengukuhkan lagi perjuangan kita, akan mematangkan lagi perjuangan kita, malah memantapkan lagi perjuangan yang kita dokong selama ini. Dan saya percaya, saya yakin insya-Allah PAS di Pulau Pinang ini khasnya satu masa akan datang akan lebih hebat. Dan kalau dulu kita dapat satu kerusi, tidak mustahil selepas daripada ini semua kerusi yang kita bertanding insya-Allah kita akan menang di Pulau Pinang ini. Tapi dengan syarat, dia mesti diikuti dengan kerja kuat, kerja gigih daripada semua yang hadir pada malam ini. Sebagai anggota parti, tidak hanya pimpinan tetapi ahli-ahli juga mesti memainkan peranan untuk memastikan gerakan Islam yang kita dokong ini akhirnya diterima oleh masyarakat. Bermula dengan gerakan dakwah, gerakan penerangan, membawa risalah dan mesej perjuangan ini sampai kepada semua peringkat masyarakat. Jangan ada lagi insya-Allah selepas pada ini rumah orang-orang Islam khasnya yang tidak masuk risalah perjuangan yang kita dokong ini. Semua kita ejen, semua kita adalah ejen. Tak boleh buat ceramah umum, buat ceramah kelompok. Tak boleh buat ceramah kelompok, masuk ke tiap-tiap rumah melalui hubung baik kita dengan masyarakat. Kita bawa Islam. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama persaudaraan. Islam tidak menganjurkan permusuhan. Saya yakin dan percaya apabila orang terima Islam dan faham Islam yang kita bawa, mereka boleh menerima perjuangan yang kita gerakkan ini. Malangnya maklumat tak sampai, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maklumat yang sampai, maklumat yang salah, maklumat yang sebelah pihak.
yang datang daripada pihak yang memusuhi Islam, datang daripada pihak yang punya agenda-agenda yang tertentu, yang cuba untuk memesongkan pengertian sebenar Islam yang kita perjuangkan, terutamanya di era media baru. Media baru yang ada pada hari ini, kita boleh kenal sebahagiannya memang mempunyai agenda tersembunyi melalui laporan dan cara melaporkan berita yang kadang-kadang 80 ke 90% spin, 80 ke 90% spin banding dengan berita asal. 2 hari lepas saya ke Melaka, dialog penerangan dengan Badan Perhubungan PAS, dengan PAS kawasan di Alor Gajah, dan juga Badan Perhubungan PAS Negeri di Jasin. 2 program di Melaka. Antara soalan yang saya terima semasa dialog itu, kenapa dia kata Ustaz selaku ketua penerangan bercakap dalam muktamar nak siku DAP. Saya tanya dia, saya kata sedang datang tak muktamar tu? Dia kata saya tak datang, saya dengar, saya baca dalam Malaysia Insider dan juga Malaysia Kini. Tajuknya ialah PAS mahu mengajar DAP dengan siku dan lutut. Lepas muktamar sampai hari ini, sebulan ni, kalimah yang paling popular ialah kalimah siku dan lutut dalam media baru. Saya kata ini contoh DSP. Saya waktu berucap dalam muktamar, perkataan siku lutut itu secara defensif, bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahan. Saya kata tolonglah, jangan hina PAS, jangan persenda Islam yang diperjuangkan oleh PAS, jangan perlekeh gerakan Islam yang didokong oleh PAS ini. Kerana kami daripada Dewan Ulama, sebab saya cakap masa itu mewakili Dewan Ulama, kerana kami daripada Dewan Ulama, walaupun rata-rata nampak pakai jubah, pakai serban, tapi dalam jubah itu ada siku dan lutut yang belum digunakan, dengan maksud untuk mempertahankan Islam apabila Islam diserang, dipersenggah dan diperlekeh. Takkan kita nak berpeluk tubuh melihat Islam dipersenggah, kepimpinan Islam diperlekeh? Itu maksud saya secara defensif. Keluar muka depan besok, PAS mahu mengajar DAP dengan menggunakan siku dan lutut, dengan ayat menyerang. Itu satu contoh dan sebut spin. Kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatamannu liqa' al-adu. Fas'alu Allah al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Nabi sebut, jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Sebaliknya minta dengan Allah keafiatan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan. Tiba-tiba kamu jumpa juga dengan musuh dalam keadaan kamu tak bercita-cita mencari musuh. Musuh datang kepada kamu. Fasbiru, bersabarlah olehmu. Tetapi ulama ketika mana menafsirkan hadis ini menyebut bahawa sabar itu juga ada limitnya, ada tahap